Keajaiban Orkid Ungu di Kuala Lumpur. Nama saya Ana Yarovna, 32 tahun, seorang wartawan bebas dan penulis pelancongan perubatan dari Rusia. Jika Anda bertanya kepada saya tentang Malaysia, saya akan segera menjawab. Sebuah negara yang menjual impian pelancongan perubatan murah. Tempat orang barat datang hanya untuk mendapatkan pembedahan kosmetik ringkas atau rawatan gigi dengan harga yang tak masuk akal. Saya tidak pernah terfikir akan menjejakkan kaki ke sini, apatah lagi atas sebab yang membuat jantung saya berdegup kencang sehingga menyakitkan. Semuanya bermula dari sepucuk surat yang dihantar dari sebuah hospital di Moskow. Keputusan biopsi mengesahkan limfoma bukan Hodgkin yang jarang ditemui. Kadar kelangsungan hidup dalam tempoh 5 tahun adalah di bawah 28%. Doktor menasihatkan untuk memulakan kemoterapi dengan segera. Ibu menangis hingga pengsan, adik perempuan saya menggigil. Bagi saya membuka komputer riba dan mencari kata kunci, rawatan limfoma di luar negara. Hasil carian pertama adalah sebuah pusat perubatan di Kuala Lumpur. Harganya 3 kali lebih murah daripada Moskow dan penuh dengan ulasan positif dari orang Eropah. Saya ketawa mengejek. Mesti hospital yang dibina untuk menipu orang asing, fikir saya. Tetapi apabila doktor di Moskow menceritakan tentang senarai menunggu selama 6 bulan dan ubat-ubatan yang terputus bekalan kerana perang, malam itu juga saya menempah tiket penerbangan. 12 November 2025. Pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada jam 3 pagi. Udara panas lembap menyebabkan baju saya melekat di kulit. Bau nasi lemak harum semerbak dari restoran 24 jam. Saya menarik beg pakaian tunggal saya, di dalamnya hanya ada 3 pasang pakaian, komputer riba, dan buku nota yang saya sediakan untuk menulis artikel bertajuk Kebenaran Kejam Rawatan Kanser di Malaysia. Saya berniat untuk mengumpul setiap bukti. Gambar tandas kotor, gambar doktor yang berbahasa Inggris yang teruk, gambar peralatan perubatan lama dari era Soviet. Kemudian, saya akan pulang ke Moskow dalam masa 10 hari, menghantar manuskrip kepada editor, menerima wang yang banyak, dan memberi amaran kepada semua rakyat Rusia agar tidak terpedaya dengan iklan syurga rawatan murah. Tetapi sejak langkah pertama saya menjejak jubin berkilat di Clia, semuanya mula tersasar dari rancangan. Seorang pegawai imigresen melihat pasport saya dan berkata dalam bahasa Rusia Moskow yang tulen, Ana Yarovna, privat. Saya terkejut hingga terlupa untuk menjawab. Dia tersenyum dan menghulurkan sekeping kertas putih kecil. Di atas kertas itu tertulis dalam tulisan tangan, "Selamat datang ke Malaysia. Semoga cepat sembuh," berserta lakaran orkid ungu yang dilukis dengan pen penanda. Saya memasukkan kertas itu ke dalam poket baju tanpa mengendahkannya, menganggapnya sebagai strategi pemasaran. Taksi yang diaturkan oleh hospital adalah Toyota putih yang bersih. Pemandunya, yang memakai baju polo biru muda dengan lencana nama Encik Rahmat, membuka pintu dan memberikan salam hormat kepada saya. Saya duduk dan berkata dalam bahasa Inggris, "Ke pusat perubatan, KL." Secepat mungkin, dia mengangguk dan menekan butang pada peranti GPS. Skrin menunjukkan laluan hijau, anggaran masa 42:04 minit. Dalam perjalanan, saya memandang keluar tingkap. Jalan raya di Kuala Lumpur pada jam 4.30 pagi masih sesak. Kereta bergerak perlahan, hampir tidak bergerak. Saya mengeluh kuat. Nampak tak, negara membangun, fikir saya. Encik Rahmat menoleh melalui cermin pandang belakang dan tersenyum. Memang sesak, Cik, tapi ambulans tak pernah sangkut. Saya hampir membalas bahawa di Moskow pun sama, tetapi sebelum sempat bercakap, sebuah ambulans menghidupkan sirennya perlahan. Semua kereta di lorong kami segera berpecah kepada 2. Ambulans itu meluncur laju tanpa tersekat walau sesaat pun. Saya duduk terpaku. Perasaan aneh mula terbentuk di dada saya, seolah-olah sesuatu sedang menggegarkan tembok yang telah saya bina. Apabila taksi membelok ke lorong hospital, cahaya jingga dari lampu jalan menyinari papan tanda unit onkologi dengan tulisan putih di atas latar biru gelap. Saya menarik nafas dalam-dalam, memberitahu diri sendiri, beberapa hari lagi ini akan berakhir. Kumpul semua bukti, kemudian pulang.
Tetapi saya tidak tahu bahawa 2 minggu yang akan datang bakal menjadi tempoh yang mengubah hidup saya selama-lamanya. Bau bunga melor lembut terapung dari pasu di kaunter penerimaan. Seorang jururawat memberi salam hormat dan berkata dalam bahasa Inggris dengan lohat yang lembut, "Selamat datang, Cik Ana. Bilik Anda sudah sedia." Dia menghulurkan sekuntum orkid ungu. Kelopak bunga itu nipis tetapi kuat luar biasa, seolah-olah memberitahu saya bahawa apa yang kelihatan rapuh mungkin lebih kuat daripada yang saya sangka. Saya menerima bunga itu tanpa sedar dan mengikut jururawat ke dalam lift. Jantung saya berdebar kencang, bukan kerana takut kanser, tetapi kerana merasakan bahawa sesuatu akan runtuh dan saya belum bersedia untuk menerimanya. Pagi pertama di pusat perubatan KL. Saya terbangun kerana bunyi burung ciong yang berkokok di tepi tingkap. Cahaya matahari keemasan memancar melalui langsir rendah berwarna krim. Bilik pesakit antarabangsa di tingkat 18 2 kali lebih besar daripada bilik saya di Moskow. Ia mempunyai sofa katil untuk keluarga, peti sejuk kecil, TV skrin besar, dan yang paling penting, ia sunyi sepi sehingga menakutkan. Saya bangun dan berjalan ke cermin. Imej yang terpantul adalah seorang wanita berambut perang pucat, bermata cekung, memakai gaun pesakit biru muda bercorak bunga raya. Saya ketawa sinis dalam hati. "Lihat, Ana, inilah yang kau mahu lihat, kan?" Jururawat yang sama, Cik Nurul, mengetuk pintu perlahan. Dia membawa dulang sarapan, bubur nasi dengan ikan, bijirin, dan jus oren segar. Bau halia lembut terapung. "Makan dulu ya, doktor akan periksa jam 9 pagi." Saya menolak dengan tangan. "Saya tak makan makanan hospital." Cik Nurul tersenyum, tidak membantah, meletakkan dulang dan keluar. Saya segera membuka komputer riba, mengambil gambar makanan, mengambil gambar tandas yang terlalu bersih, menulis nota. "Kebersihan tahap hotel 5 bintang tetapi harga terlalu murah, mencurigakan." 8 Februari, 5 pagi. Pintu diketuk sekali lagi. Kali ini, 3 orang doktor masuk serentak. Lelaki yang memimpin, berusia awal 50-an, rambutnya sedikit beruban, memakai cermin mata bingkai nipis, lencana nama. Prof. Dato Dr. Faris Iskandar. Di belakangnya, seorang doktor wanita dan seorang doktor lelaki lain memegang tablet. Prof. Dato Dr. Faris memberi salam hormat kepada saya sebelum berkata, "Selamat pagi, Cik Ana. Saya doktor yang merawat Anda. Boleh saya bercakap dalam bahasa Inggris?" Logat Inggrisnya jelas, ala Amerika. Dia membuka tablet. Skrin memaparkan imej imbasan CT saya yang dihantar dari Moskow, tetapi imejnya jauh lebih jelas daripada yang pernah saya lihat. "Kami telah membuat analisis semula dengan AI hospital kami. Kami menemui nodul 8 cm di kelenjar limfa kanan leher dan 3 lagi bintik kecil di rongga dada." Saya terdiam. Di Moskow, mereka hanya menyebut 1 nodul besar. Profesor Dato Dr. Faris meleret skrin. Graf hijau dan merah muncul. "Kami melakukan penjujukan genomik dari sampel biopsi yang dihantar oleh Moskow. Kami menemui mutasi gen BCL2 dan MYC. Ia adalah subjenis yang bertindak balas dengan baik terhadap terapi sasaran baru yang dinamakan venetoclax bersama obinutuzumab." Saya mengerutkan kening. "Ubat itu belum berdaftar di Rusia." Dia tersenyum. "Ada di sini, dan ia dilindungi oleh insurans Anda." Sebelum saya sempat bertanya, doktor wanita di sebelahnya berkata, "Saya adalah ahli farmasi klinikal. Kami akan menyesuaikan dos ubat Anda berdasarkan tahap kreatinin clearance Anda setiap minggu dan memantau tahap urik setiap hari untuk mencegah sindrom lisis tumor." Saya ternganga. Di Moskow, doktor hanya berkata saya perlu menjalani kemoterapi tradisional. Prof. Dato Dr. Faris menutup tablet. "Hari ini, kita akan mulakan dengan memasukkan talian vena pusat, dan esok, kita akan berikan ubat pertama. Kadar tindak balas sempurna untuk kes seperti Anda di hospital kami ialah 82%, 15% lebih tinggi daripada purata global." Dia memberi salam hormat dan berjalan keluar. Saya duduk kaku di atas katil, fikiran kosong. Cik Nurul masuk semula, melihat riak wajah saya dan tersenyum. "Dato Dokter, Faris sangat hebat. Tahu. Beliau pernah berlatih di Memorial Sloan Kettering selama 3 tahun, tetapi beliau kata mahu kembali berkhidmat untuk rakyat Malaysia."
Saya bergumam, jadi kenapa dia menerima begitu ramai pesakit asing? Cik Nurul ketawa perlahan. Kerana beliau mahu seluruh dunia melihat bahawa rakyat Malaysia mampu melakukannya seperti orang lain. Petang itu, saya ditolak ke bilik pembedahan kecil untuk memasukkan talian vena pusat. Bilik pembedahan itu dingin, bau alkohol menusuk hidung. Saya melihat sekeliling, peralatan perubatan kelihatan sangat lama. Monitor jantung jenama lama, mesin ultrasound screen kecil yang pudar. Saya mengangkat telefon untuk mengambil gambar bukti yang bagus. Doktor anestesiologi, seorang wanita kecil berambut pendek bernama Dr. Zaiton, masuk. Selamat pagi, saya Dr. Zaiton. Saya akan menyuntik ubat bius setempat, ya? Dia bercakap dalam bahasa Inggris yang jelas. Dia mengangkat mesin ultrasound. Skrin kecil itu memaparkan imej saluran darah saya dengan jelas seolah-olah 3D. Dia menyuntik jarum dengan tepat, tidak sakit langsung. Saya berbaring kaku, perasaan pelik itu kembali. Petang itu, Cik Nurul membawakan makan malam. Nasi dagang dengan gulai ikan, sedikit sambal pedas. Bau daun pandan harum semerbak. Saya masih menolak, tetapi perut saya berbunyi kuat. Akhirnya, saya menyuap suapan pertama. Rasanya pedas manis, cukup seimbang sehingga saya hampir menitiskan air mata. Saya menghabiskan semuanya. Malam itu, saya membuka komputer riba untuk menulis artikel. Jari saya terhenti di atas papan kekunci. Foto peralatan lama masih ada, tetapi saya memadamkannya. Saya melihat keluar tingkap, lampu Kuala Lumpur terang benderang. Kesesakan lalu lintas masih panjang seperti ular. Tetapi dalam kesesakan itu, saya melihat sebuah lagi ambulans meluncur laju. Semua kereta memberi laluan tanpa perlu diarah oleh polis. Saya menutup komputer riba, mengambil orkid ungu yang diberikan oleh Cik Nurul semalam. Kelopaknya masih segar. Saya meletakkannya di atas meja sisi katil dan berbaring. Jantung saya berdebar kencang, bukan kerana takut kanser, tetapi kerana merasakan tembok yang saya bina sedang retak dan keretakan itu bakal menjadi sebuah pintu. Hari ke-3 di hospital. Saya bangun dengan rasa sakit mencucuk di leher kanan. Talian vena pusat yang baru dimasukkan semalam masih berdenyut-denyut. Saya menekan butang panggilan jururawat dengan rasa jengkel. Berfikir saya perlu menunggu berjam-jam. Kurang dari 40 saat, pintu terbuka. Cik Nurul masuk bersama 2 lagi jururawat. Seorang memegang dulang ubat, seorang lagi memegang alat mengukur tanda vital. Sakit di mana, Cik Ana? Saya menunjuk ke leher. Cik Nurul segera membuat panggilan video kepada Dr. Zaiton pada tablet. Dr. Zaiton menjawab dalam masa 10 saat. Beri morfin 2 mg IV perlahan-lahan. Kemudian periksa luka sekali lagi. Ubat itu memasuki urat, dan kesakitan perlahan-lahan hilang seperti keajaiban. Saya berbaring kaku. Kemarahan yang saya sediakan untuk sistem yang lambat berubah menjadi kehairanan yang tidak terkata. 9 pagi. Prof. Dato Dr. Faris masuk bersama 7 orang pasukan perubatan seperti satu upacara. Semua orang memberi salam hormat kepada saya, kemudian barulah mereka bermula. Selamat pagi, Cik Ana. Hari ini, kita akan berikan obinutuzumab buat kali pertama. Skrin di sisi katil memaparkan grafik 3D badan saya. Ketumbuhan kanser diserlahkan dengan warna merah. Ubat yang akan diberikan hari ini digambarkan sebagai molekul biru yang terapung untuk memeluk ketumbuhan itu. Imej itu begitu indah sehingga saya terlupa bahawa ini adalah rawatan kanser. Seorang doktor wanita bernama Dr. Puan Pin duduk di sisi katil. Dia bercakap dalam bahasa Inggris yang perlahan tetapi jelas. Ubat ini mungkin menyebabkan Anda mengalami tindak balas alahan dalam 30 minit pertama. Kami akan memberikannya dengan sangat perlahan dan memantau keadaan Anda setiap 5 minit. Jika Anda berasa gatal tekak, sukar bernafas, atau jantung berdebar-debar, angkat tangan Anda dengan segera, ya? Saya mengangguk, tetapi dalam hati saya masih mengejek. Mesti berpura-pura mengambil berat. Ubat mula mengalir ke dalam urat. Titisan pertama, titisan kedua, titisan ketiga, menit ke-26. Saya berasa seperti semut merayap di dada. Tangan mula kebas. Saya mengangkat tangan dengan serta-merta. Seluruh bilik sunyi sepi. Prof. Dato Dr. Faris menjerit perlahan, hentikan ubat. 3 orang jururawat berlari masuk serentak. Seorang menyuntik adrenalin.
seorang menyuntik hidrokortison, seorang lagi menekan oksigen ke muka saya. Semuanya berlaku dalam masa kurang dari 10 saat. Saya tercungap-cungap, tetapi tidak sampai ke tahap kejutan. Prof. Dato Dr. Faris memegang tangan saya. Anda sangat hebat kerana angkat tangan tepat pada masanya. Jika lambat 30 saat, ia mungkin berbahaya. Dia berpaling dan mengarahkan pasukannya untuk mengurangkan kadar infusi ubat sebanyak 50% dan menambah pramedikasi baru. Dexamethasone 20 mg. Saya berbaring kaku, air mata mengalir tanpa sedar. Bukan kerana takut, tetapi kerana saya sedar jika ini berlaku di Moskow, saya mungkin sudah mati sejak titisan ketiga. Petang itu, tindak balas alahan hilang sepenuhnya. Ubat yang selebihnya diteruskan dengan lancar. Saya duduk memandang keluar tingkap. Kesesakan lalu lintas masih panjang seperti biasa, tetapi kali ini, saya melihat sesuatu yang tidak pernah saya lihat sebelum ini. Seorang budak perempuan kecil berdiri di sebelah motosikal. Dia memakai baju sekolah putih biru, memberi salam hormat kepada ambulans yang meluncur laju. Pemandu motosikal itu membalas lambaian, dan setiap kereta di sekelilingnya juga membalas lambaian satu gelombang penghormatan yang merebak ke seluruh jalan. Saya mengambil telepon untuk merakam video, tetapi akhirnya memadamkannya. Kerana gambar ini tidak sepatutnya digunakan sebagai bukti. Ia sepatutnya disimpan di dalam hati. Petang itu, Cik Nurul membawakan bubur nasi bijirin sekali lagi. Kali ini, ia dihiasi dengan telur rebus dan udang segar. Saya menghabiskan semuanya tanpa berkata apa-apa. Dia tersenyum dan berkata perlahan, "Esok, doktor akan bawa Cik berjalan-jalan di taman atas bumbung. Ada banyak orkid cantik di sana." Malam itu, saya membuka komputer riba sekali lagi. Kebenaran kejam rawatan kanser di Malaysia masih kosong. Saya menaip ayat pertama dan memadamkannya, menaip semula dan memadamkannya lagi. Akhirnya, saya hanya menaip satu ayat. Mungkin saya silap sejak awal lagi. Kemudian, saya menutup komputer riba, mengambil orkid ungu yang mula layu, meletakkannya di bawah bantal, dan berbaring. Di luar, bunyi kesesakan lalu lintas masih bising. Tetapi kali ini, ia kedengaran seperti degupan jantung kota yang berdetak kuat untuk seseorang yang tidak pernah dikenalinya. Dan kali ini, jantung saya juga mula berdetak mengikut rentak itu tanpa disedari. Hari ke-5. Saya sudah boleh berjalan tanpa dipapa. Cik Nurul menolak kerusi roda biru. Ke taman bumbung. Ya. Dato Dr. Faris sedang menunggu. Lift naik ke tingkat 22. Pintu terbuka. Bau tanah basah bercampur bau melur menusuk hidung. Taman di atas bumbung sebesar padang bola sepak. Ia mempunyai air terjun buatan setinggi 4 meter. Orkid ungu bergantungan dari siling kaca. Burung tiong terbang berlegar. 2 orang kanak-kanak botak sedang menyiram bunga melur. Profesor Dato Dr. Faris berdiri di sebelah petak sayur-sayuran. Dia memakai kot putih, tetapi memegang cangkul kecil di tangannya. Melihat saya, dia memberi salam hormat. Bahagian ini ditanam oleh pesakit dan keluarga mereka. Ia membantu menenangkan fikiran dan mengurangkan tekanan sebanyak 27% berdasarkan penyelidikan kami. Saya melihat sekeliling. Alat pengukur oksigen darah di jari salah seorang budak botak, tetapi budak itu ketawa terkekeh-kekeh dengan neneknya yang sedang menyiram daun selasih. Pemandangan ini tidak pernah ada dalam fikiran saya. Profesor membawa saya berjalan. "Cik Ana, hari ini saya ada kejutan." Dia membuka pintu bilik kaca kecil. Di dalamnya, terdapat makmal mini dengan mesin PCR putih dan robot kecil, tidak sampai paras pinggang, sedang bergerak. Ini adalah robot body yang kami bangunkan sendiri. Harganya 4 kali lebih murah daripada di Jepun, tetapi fungsinya lebih banyak. Robot itu mengangkat tangan, skrin matanya berbentuk hati, dan bercakap dalam bahasa Rusia Moskow yang tulen, "Ana, privet." Saya ternganga. Robot itu berjalan dan berhenti di hadapan saya, menghulurkan tangan kecil. Di tapak tangannya, terdapat gula-gula pudina. "Makan, ia akan menyegarkan Anda," suara budak perempuan Malaysia yang jernih. Saya menerima gula-gula itu tanpa sedar. Profesor tersenyum. Body disambungkan kepada sistem AI hospital. Ia tahu keputusan darah Anda dalam real time dan tahu Anda suka pudina dari sejarah pesanan makanan Anda. Saya ketawa.
tanpa sengaja ketawa pertama saya dalam tempoh 3 bulan. Petang itu, saya dibawa ke bilik radioterapi. Mesin pemecut sinaran jenama lama. Saya mengerutkan kening dengan serta-merta. Mesin ini kelihatan sangat lama. Doktor radiologi bernama Dr. Taufik ketawa perlahan. Lama tetapi lebih tepat daripada yang baru di banyak hospital Eropah. Dia membuka komputer. Imej 4D ketumbuhan kanser saya muncul. Kami menyesuaikan pancaran sinaran mengikut pernafasan Anda. Ketumbuhan bergerak mengikut paru-paru. Kami menggerakkan sinaran mengikutinya. Mengurangkan kesan sampingan sebanyak 40%. Dia menekan butang. Mesin lama itu mengerang perlahan, tetapi di skrin, saya melihat pancaran sinaran melengkung dengan tepat, mengelakkan jantung dan paru-paru dengan indah. Saya berbaring kaku di atas katil radioterapi. Air mata mengalir sekali lagi. Kali ini bukan kerana takut, tetapi kerana berasa seperti dipeluk dengan ketepatan yang lembut. Petang itu, Cik Nurul membawa saya ke dewan makan di tingkat bawah. Terdapat papan tanda bertulis sudut makanan halal, sudut vegetarian, sudut sayuran. Saya makan nasi biryani ayam yang pedasnya sedang elok. Di sebelah, seorang budak Arab kecil duduk makan pulut mangga. Dia memberi salam hormat kepada saya. Saya membalas salam hormat tanpa sedar. Malam itu, saya membuka email dari editor di Moskow. Ana, artikel Anda lewat 2 hari. Kami mahukan kejutan besar tentang hospital Malaysia yang kotor dan doktor yang tidak cekap, hantar secepat mungkin. Saya duduk kaku di hadapan skrin. Jari saya berada di atas papan kekunci tetapi tidak dapat menaip. Saya bangun, berjalan ke tingkap, memandang ke bawah dan melihat taman bumbung. Lampu sorot menyinari orkid ungu. Robot Budi sedang berjalan-jalan dengan budak botak itu. Budak itu ketawa kuat. Saya mengambil telefon untuk merakam video, kemudian memadamkannya, merakam semula dan memadamkannya lagi. Akhirnya, saya merakam video pendek dan menghantarnya kepada ibu dan adik perempuan saya di Moskow. Tiada kata-kata, hanya imej robot yang bercakap Rusia dan budak botak itu memberi salam hormat. Ibu membalas dalam masa 10 saat. Mesej suara menangis. Anakku, terima kasih Tuhan yang membawa kita ke sana. Saya menutup telefon, duduk di lantai, memeluk lutut, dan menangis senyap-senyap. Tembok yang telah lama saya bina mula retak lebih teruk, dan kali ini saya tidak tahu sama ada saya mahu membaikinya semula atau tidak. Hari ke-7. Saya duduk menunggu di bilik mesyuarat kecil di tingkat 17. Papan tanda di hadapan bertulis, Multidisciplinary Tumor Board Lymphoma. Jadual berkata ia bermula jam 8 pagi, tetapi sekarang sudah jam 8.47 pagi, masih belum ada sesiapa. Saya mengeluh panjang, mengambil telefon untuk mengambil gambar jam, dengan caption dalam hati, nampak tak, negara ini memang lambat. Jam 8 term 13 pagi, pintu terbuka satu persatu. Prof. Dato, Dr. Faris, berjalan di hadapan, diikuti oleh doktor radiologi, Dr. Puan Pin, jururawat onkologi, pakar pemakanan, pakar psikologi, dan pekerja sosial kesemuanya 11 orang. Semua orang memberi salam hormat kepada saya serentak, kemudian duduk. Prof. Dato, Dr. Faris tersenyum. Maaf kerana lambat, Cik Ana. Tadi pasukan kami perlu bercakap dengan keluarga budak lelaki berusia 9 tahun itu. Dia baru mengalami demam panas. Kami perlu menyesuaikan semula rancangan kemoterapinya. Saya terdiam. Rasa jengkel tersekat di kerongkong. Skrin besar dibuka. Imbasan saya dipancarkan bersama graf hijau. Doktor radiologi bermula. Ketumbuhan di leher kanan telah berkurangan sebanyak 42%, tetapi yang di rongga dada hanya berkurangan 18%. Saya mencadangkan untuk menambah radiasi SBRT sebanyak 3 kali lagi. Ahli farmasi mengangkat tangan. Jika kita tambah radiasi, kita mesti mengurangkan venetoclax sebanyak 25%, jika tidak, risiko platelet rendah. Pakar pemakanan menyambung. Cik Ana kurang makan nasi dagang. Saya akan menambah formula protein kacang soya yang dicampur dengan vitamin D untuk mengimbangi penyerapan yang berkurangan akibat ubat. Pakar psikologi bercakap dengan nada lembut. Anda mengalami mimpi buruk 3 kali malam tadi. Saya akan menambah sesi terapi seni 2 kali seminggu dan biarkan robot body tidur menjaga Anda pada waktu malam. Pekerja sosial mengangkat tangan terakhir.
Kami menerima email dari editor di Moskow yang meminta data rawatan Anda untuk menulis artikel. Saya ingin mendapatkan pandangan Anda dahulu, sama ada Anda akan membenarkannya atau tidak. Saya terkejut, seluruh badan saya kaku. Semua mata tertumpu kepada saya. Prof. Dato Dr. Faris berkata perlahan, "Di sini, kami menganggap pesakit adalah pemilik data mereka sendiri. Jika Anda tidak selesa, kami akan menolaknya untuk Anda." Bilik senyap. Saya melihat jam. Mesyuarat sudah berjalan selama 47 menit. Tetapi semua orang masih duduk kaku menunggu jawaban saya. Saya menarik nafas dalam-dalam. Tolak. Semua orang mengangguk. Tiada sesiapa yang bertanya sebabnya. Prof. Dato Dr. Faris memberi salam hormat. "Terima kasih atas kepercayaan Anda. Kami akan teruskan dengan rancangan baru." Mesyuarat berakhir pada jam 9:15 pagi lewat 1 jam 15 minit dari jadual. Tetapi saya merasakan ia adalah 1 jam 15 minit yang paling cepat dalam hidup saya. Petang itu, saya dibawa ke bilik terapi seni. Bilik putih dengan bau cat minyak yang lembut. Guru seni bernama Cik Laila meletakkan kertas A1 dan cat air. Lukiskan perkara yang paling Anda takuti. Saya memegang beros, melukis ketumbuhan kanser hitam besar yang dikelilingi oleh tembok tinggi, dan saya melukis diri saya berdiri di luar tembok itu dengan tangan kosong. Cik Laila melihat gambar itu dan tersenyum. "Hari ini, kita pecahkan tembok itu." Dia mengambil pisau pemotong kecil, memotong kertas di tengah tembok dalam bentuk pintu, dan memasukkan sekeping kertas kecil berwarna ungu. Ia berbentuk orkid. Kadang-kadang, pintu itu tidak berada di hadapan kita, tetapi kita perlu membina ia sendiri. Saya menangis di tengah bilik. Cik Laila memeluk saya tanpa berkata apa-apa. Petang itu, robot body berjalan ke bilik saya. Skrin matanya berbentuk hati berkata, "Anna, spokojnoj noci." Ia menceritakan kisah dongeng Rusia tentang Alionushka dengan suara budak perempuan Malaysia yang jernih. Saya mendengar sehingga tertidur, bermimpi berjalan di taman orkid. Tembok yang dulunya tinggi telah menjadi tumbuhan orkid yang melilit longgar. Saya menyentuh lilitan itu, dan ia terbuka, mendedahkan budak botak itu berdiri di dalam sambil tersenyum. Pagi hari ke-8, saya bangun, membuka komputer riba. File artikel masih kosong. Tetapi kali ini, saya menaip nama baru. Saya pernah fikir kelambatan adalah kegagalan. Tetapi di sini, ia mengajar saya bahawa kadang-kadang, kelambatan adalah berhenti untuk memastikan tiada siapa yang tertinggal. Saya menyimpan file dan bangun, berjalan ke tingkap. Kesesakan lalu lintas masih panjang seperti biasa, tetapi kali ini, saya melihat ambulans lain dan melihat orang memberi salam hormat dalam gelombang. Saya membalas salam hormat tanpa sedar. Tembok di hati saya telah retak hingga tembus, dan cahaya pertama hari baru sedang memancar masuk. Hari ke-10. Keputusan darah keluar. Kiraan sel darah putih saya jauh di bawah normal. Prof. Dato Dr. Faris duduk di sisi katil, wajahnya tidak tersenyum seperti setiap hari. "Cik Anna, ubat venetoclax melemahkan sumsum tulang buat sementara waktu. Kita perlu menghentikan siri ubat ini dahulu dan memberikan GCSF untuk merangsang sumsum tulang." Saya bertanya dengan suara bergetar, "Perlu berhenti lama ke?" Dia mengeluh perlahan, "Sekurang-kurangnya 4 hari. Tetapi sementara itu, kita akan menggunakan satu lagi mesin lama yang Anda pernah keluhkan ketinggalan zaman untuk membantu Anda." 3:00 petang. Saya ditolak ke tingkat bawah tanah. Papan tanda bertulis, "Unit aferesis." Ditubuhkan 1975. Bilik itu memang lama. Dinding berwarna krim pudar, siling rendah. Mesin pengasing sel jenama lama yang pernah saya ambil gambarnya dengan bangga. Tanda di sebelah mesin bertulis, "Beroperasi berterusan selama 32 tahun, tidak pernah rosak walau sekali." Jururawat senior bernama Mak Cik Ramlah, berusia sekitar 60-an, memberi salam hormat dan tersenyum. "Mesin ini, Mak Cik jaga sejak anak Mak Cik berumur 5 tahun. Hari ini, kita akan kumpulkan sel stem Cik dahulu untuk kecemasan, ya?" Jarum besar menusuk urat di lengan kiri. Darah merah terang mengalir keluar, memasuki mesin lama yang mengerang perlahan. Sel-sel diasingkan oleh daya emparan. Sel stem putih keruh mengalir ke dalam beg plastik.
Darah yang tinggal mengalir kembali ke urat di lengan kanan. Saya berbaring, memandang mesin lama itu. Skrin sempit memaparkan nombor digital. Lama. Tetapi nombornya naik secara konsisten, tidak tersentak walau sekali. Makcik Ramlah duduk di sebelah, mengait. Mesin ini dah tolong beratus-ratus budak talasemia. Dato Dokter, Faris masih muda-muda lagi masa tu. Sekarang anak makcik dah jadi jurutera di Jepun. 4 jam berlalu. Backsel stem penuh. Makcik Ramlah memberi salam hormat perlahan kepada mesin lama itu. Terima kasih, kerana masih kuat. Saya menangis lagi. Kali ini, bercampur tawa. Saya pernah fikir mesin lama adalah ketinggalan zaman. Makcik Ramlah tersenyum. Lama, tapi tak pernah tinggalkan sesiapa, Cik. Malam itu, saya berjalan kembali ke bilik sendiri. Robot Buddy menunggu di hadapan pintu. Skrin matanya berbentuk hati. Berkata, Ana, Anda mempunyai 320,000 sel stem. Saya ketawa sehingga menitiskan air mata memeluk robot kecil itu. Ia membalas dengan pelukan besi yang luar biasa hangat. Malam itu, saya membuka email dari editor sekali lagi. Tajuk, Urgent. Mana artikel itu? Jika Anda tidak menghantar dalam tempoh 48 jam, kami akan membatalkan kontrak dan menyaman ganti rugi 50,000 euro. Saya duduk kaku, memandang orkid ungu yang telah kering tetapi masih berbau harum. Saya menaip jawapan. Beri saya 72 jam lagi. Saya ada perkara penting untuk ditulis semula sepenuhnya. Kemudian, saya membuka fail baru. Nama fail. Keajaiban dari mesin lama dan hati yang tidak pernah tua. Saya menaip tanpa henti hingga jam 3 pagi. Menceritakan semuanya, mesin lama 32 tahun, Makcik Ramlah yang mengait, budak talasemia yang kini menjadi jurutera, dan sel stem saya yang dibekukan pada suhu 996 darjah Celsius. Hari ke-11. Prof. Dato Dr. Faris masuk, memegang keputusan darah baru. Sel darah putih Anda sudah naik, Cik Ana. Esok kita boleh mulakan ubat yang sama. Dia memandang wajah saya. Anda kelihatan lebih ceria. Saya tersenyum. Kerana saya telah melihat bahawa sesuatu yang lama tidak pernah ketinggalan zaman dan seseorang yang berusia masih boleh menyelamatkan nyawa setiap hari. Dia memberi salam hormat. Terima kasih kerana melihatnya. Petang itu, saya berjalan mencari Makcik Ramlah di unit apheresis, menghulurkan orkid ungu baru. Terima kasih kerana menjaga mesin lama dan menjaga saya. Makcik Ramlah tersenyum lebar. Mesin lama sama seperti orang tua, Cik. Kalau dijaga baik, ia boleh bekerja lama lagi. Saya memeluk Makcik Ramlah, memeluk mesin lama, memeluk bau antiseptik yang pernah saya benci. Malam itu, saya berbaring memandang siling. Merasakan talian vena pusat yang tidak sakit lagi. Merasakan sel darah putih yang semakin bertambah. Merasakan tembok di hati saya yang telah runtuh sepenuhnya. Dan merasakan sesuatu yang baru sedang terbentuk. Sesuatu yang hangat, kuat, dan penuh harapan. Seperti orkid ungu yang walaupun kelopaknya nipis, akarnya dalam sehingga tidak akan tumbang. Hari ke-12. 6.47 pagi. Telefon berdering kuat di atas meja sisi katil, nombor dari Moskow. Saya menekan terima dengan tangan yang menggeletar. Suara ketua editor kedengaran serta-merta. Ana, apa benda yang kau hantar malam tadi? Saya duduk tegak. Fail yang saya hantar pada jam 4 pagi bertajuk Keajaiban dari Mesin Lama dan Hati yang Tidak Pernah Tua. 12 muka surat penuh dengan gambar robot Buddy, Makcik Ramlah, budak botak, Taman Bumbung, dan ayat terakhir yang saya tulis dengan air mata. Malaysia tidak menjual impian murah, tetapi menjual harapan sebenar kepada orang yang berputus asa. Suara editor menjerit. Ini jelas artikel iklan. Kami bayar kau untuk menceritakan kebenaran kejam, bukan untuk menjual impian. Dia berhenti bernafas. Jika kau tak hantar versi asal yang kau janji sebelum tengah hari ini, kami akan menyaman ganti rugi 50,000 euro dan menghantar aduan kepada Persekutuan Wartawan Rusia. Kau takkan dapat kerja menulis di Eropah lagi seumur hidup. Telefon jatuh ke lantai. Saya tersungkur di lantai bilik. Jantung berdebar kencang, sakit di dada. Imej ibu saya yang sakit di Moskow muncul. Kos perubatan ibu saban 200 euro sebulan. Wang yang saya hantar pulang setiap bulan.
Jika saya kehilangan pekerjaan ini, semuanya berakhir. Saya membuka komputer riba. Fail lama masih ada. Kebenaran kejam rawatan kanser di Malaysia. 7 muka surat penuh dengan gambar mesin lama. Tandas yang saya pernah kata kotor, tetapi sebenarnya sangat bersih. Dan ayat yang saya tulis dengan kemarahan. Hospital Malaysia adalah kilang menghasilkan harapan palsu. Saya merenung 2 fail itu. Fail baru, kebenaran yang saya lihat dengan mata saya. Fail lama, kebenaran yang saya ingin percayai demi wang. Tangan saya menggeletar. Saya klik buka fail lama, tekan Ctrl+A, dan meletakkan jari saya pada butang delete. Tetapi saya tidak menekannya. Bunyi ketukan pintu kedengaran. Cik Nurul berdiri di hadapan pintu, memegang dulang sarapan. Melihat wajah saya, dia terkejut. Cik Ana, kenapa nih? Saya menangis teresak-esak, menceritakan segala-galanya. Tentang wang, tentang ibu, tentang kontrak, tentang saman. Cik Nurul duduk di sebelah saya, memeluk saya diam-diam untuk masa yang lama, kemudian berkata perlahan, "Di sini pernah ada seorang pesakit Cina. Dia seorang ahli perniagaan besar, datang dengan kanser hati tahap akhir. Dia menawarkan $1 juta kepada Dato Dr. Faris untuk mempercepatkan gilirannya. Tapi doktor menolak. Kerana ada seorang budak Kemboja yang menunggu giliran, budak itu tak ada wang walau 1 sen pun. Akhirnya, doktor memilih budak itu dahulu. Ahli perniagaan itu sangat marah. Tapi 6 bulan kemudian, dia kembali untuk berterima kasih. Kerana penantian itu membuatnya melihat bahawa hidup tidak diukur dengan wang. Saya menangis lebih teruk. Cik Nurul bangun, membuka almari di sebelah katil, mengambil sampul putih tebal. Ini surat dari pesakit yang pernah tinggal di bilik ini. Dia minta diberikan kepada pesakit seterusnya yang sedang keliru. Di dalam sampul, hanya ada 1 kertas, tulisan tangan bahasa Inggeris, Dear Next Patient. Apabila anda terpaksa memilih antara wang dan kebenaran, pilih kebenaran. Kerana wang boleh membeli impian sementara, tetapi kebenaran membeli kehidupan abadi. Dari seseorang yang pernah berada di tempat ini 3 tahun lalu, kini sembuh sepenuhnya. Saya memeluk surat itu erat-erat. 10:42 pagi. Saya menelefon semula editor. Suara saya bergetar, tetapi jelas. Saya takkan hantar artikel lama, dan saya terima semua akibatnya. Talian di hujung sana senyap, kemudian kedengaran ketawa sinis. Kalau macam tu, tamatlah. Dos vidania, Anna. Telefon terputus. Saya tersungkur lagi, tetapi kali ini saya tidak menangis. Saya bangun, membuka komputer riba, dan menekan send file baru kepada laman web berita bebas di Rusia. Nama artikel, 2 minggu yang mengubah hidup. Mengapa saya memilih kebenaran berbanding wang? Kemudian, saya menutup komputer, berjalan ke tingkap. Kesesakan lalu lintas masih panjang seperti biasa, tetapi kali ini, saya melihat ambulans lain dan melihat orang memberi salam hormat dalam gelombang. Saya membalas salam hormat. Air mata mengalir, tetapi bibir saya tersenyum. Prof. Dato Dr. Faris masuk. Melihat wajah saya, dia bertanya perlahan, sedia untuk mulakan set ubat baru esok. Saya mengangguk. Ya, dan bersedia untuk memulakan hidup baru juga. Dia memberi salam hormat. Saya membalas salam hormat. Tembok yang dulunya tinggi telah runtuh sepenuhnya, dan di timbunan bata yang pecah, orkid ungu baru tumbuh, lebih kuat dari sebelumnya. Hari ke-14, pagi terakhir sebelum keluar dari hospital, saya bangun tanpa sebarang kesakitan. Imbasan terkini, ketumbuhan kanser mengecil kepada 0,4 cm. Sel darah putih kembali normal. Prof. Dato Dr. Faris memberi salam hormat dan berkata perlahan, Anda sembuh sepenuhnya, Cik Ana. Tetapi perlu mengambil ubat antivirus lagi 6 bulan dan kembali untuk pemeriksaan setiap 3 bulan. Saya tersenyum, senyuman yang datang dari lubuk hati. Petang itu, hospital mengadakan majlis penghargaan kecil di Taman Bumbung. Hanya ada pasukan perubatan, jururawat, dan 4 orang budak botak. Cik Nurul menghulurkan kalungan bunga melur. Prof. Dato Dr. Faris berucap ringkas. Terima kasih kerana membenarkan kami merawat Anda dan terima kasih kerana membenarkan kami belajar daripada Anda juga. Saya memberi salam hormat kepada semua orang dan berjalan ke arah budak botak yang pertama, budak lelaki bernama Adik Amir, 9 tahun. Saya melutut.
Adik pernah takut tak? Adik Amir tersenyum lebar. Takut, Kak. Tapi Kak Nurul kata kanser bukan titik penamat, tapi titik permulaan keberanian. Saya memeluk adik Amir erat-erat. Air mata mengalir di pipi kanak-kanak itu. Kemudian, saya berjalan mencari Mak Cik Ramlah. Menghulurkan sampul putih di dalamnya adalah wang yang saya simpan dari bayaran artikel bebas yang baru saya terima. Belikan alat ganti untuk mesin lama, Mak Cik, supaya ia boleh menolong orang lain lagi. Air mata Mak Cik Ramlah bergenang. Dia memberi salam hormat dengan tangan yang menggigil. Sebelum kembali ke bilik, saya mengambil orkid ungu dari petak bunga, memasukkannya ke dalam buku nota yang mencatat keseluruhan cerita ini. Malam itu, saya berbual dengan Prof. Dato Dr. Faris buat kali terakhir, berdua-duaan di pejabatnya yang dipenuhi anugerah dari seluruh dunia. Saya bertanya terus terang, kenapa doktor memilih untuk kembali merawat di Malaysia, bukannya kekal di Memorial Sloan Kettering? Dia tersenyum tenang dan mengambil gambar keluarganya. Anak perempuannya memakai baju sekolah Malaysia. Kerana di sini, saya dapat merawat bukan sahaja badan, tetapi hati seluruh bangsa. Apabila seorang pesakit sembuh, dia akan kembali dan memberitahu 10 orang lain. 10 orang itu memberitahu 100 lagi. Dan 100 orang itu akan membina harapan untuk seluruh negara. Dia berhenti, memandang mata saya. Cik Ana, Anda adalah salah seorang dari 100 orang itu. Artikel Anda telah diterjemahkan ke bahasa Melayu dan sedang dibaca oleh puluhan ribu rakyat Malaysia. Mereka bangga, bukan kerana kita lebih baik daripada orang lain, tetapi kerana kita tidak pernah meninggalkan sesiapa pun. Saya terdiam, air mata mengalir lagi. Sebelum berpisah, dia menghulurkan sampul putih. Ini surat dari Kementerian Kesihatan Rusia, dihantar ke hospital kami pagi tadi. Ucapan terima kasih rasmi kerana menyelamatkan nyawa seorang wartawan Rusia dan meminta data rawatan untuk membangunkan sistem di Moskow. Saya menerima sampul itu dengan tangan yang menggeletar. Membukanya. Kop rasmi dan ayat terakhir. Malaysia telah mengajar kami bahawa belas kasihan dan pengetahuan, apabila digabungkan, boleh mencipta keajaiban sebenar. Saya memeluk sampul itu erat-erat dan memeluk Prof. Dato Dr. Faris. Malam itu, saya berbaring memandang siling buat kali terakhir. Robot Buddy duduk menjaga di sisi katil. Skrin matanya berbentuk hati. Ana, spokojnej noci. Saya tersenyum dan tertidur dengan tenang. Pagi hari ke-15. Saya berjalan keluar dari hospital dengan kaki saya sendiri. Tiada kerusi roda, tiada IV drip. Di kaunter, Cik Nurul menghulurkan orkid ungu baru. Bawa balik tanam di Rusia ya. Ia lebih tahan daripada yang disangka. Saya menerimanya dan memberi salam hormat kepada semua orang yang berbaris. Dari Prof. Dato Dr. Faris, Mak Cik Ramlah, adik Amir, hingga pekerja pembersihan yang sentiasa tersenyum kepada saya setiap pagi. Teksi Encik Rahmat yang sama sedang menunggu. Dia membuka pintu dan memberi salam hormat. Keklia, Cik, saya mengangguk. Dalam perjalanan, kesesakan lalu lintas masih panjang seperti hari pertama. Tetapi kali ini, saya mengangkat tangan, memberi salam hormat kepada ambulans yang meluncur laju, dan membalas salam hormat semua orang yang membalas. Di Klia, saya membeli tiket pulang ke Moskow. Tetapi sebelum menaiki pesawat, saya singgah di kedai cenderamata, membeli 10 paket benih orkid ungu dan postcard Klia. Di postcard, saya menulis kepada ibu dan adik perempuan saya, Malaysia bukan sahaja merawat saya, tetapi merawat hati seluruh keluarga kita. Tunggu saya pulang untuk menanam bunga bersama-sama. Ya, pesawat berlepas. Saya memandang ke bawah dan melihat Kuala Lumpur yang terang benderang. Kesesakan lalu lintas masih panjang, tetapi kali ini, saya melihatnya sebagai aliran darah kota yang tidak pernah berhenti mengalir untuk orang-orang yang memerlukan harapan. Saya menutup mata, memeluk benih orkid itu erat-erat, dan tahu bahawa keajaiban sebenar tidak terletak pada peralatan mahal, tetapi pada hati yang tidak pernah mengalah. 3 bulan kemudian, Moskow. Suhu, -18 darjah Celsius. Salji turun lebat sehingga tingkap rumah membeku. Saya duduk di hadapan komputer. Skrin membuka ruangan pribadi saya di akhbar dalam talian Rusia, Pravda Zizny. Artikel pertama saya selepas kelahiran semula. Tajuk, Kehebatan Sebenar. Tidak diukur dengan bangunan tinggi atau mesin canggih.
tetapi diukur dengan berapa kali kita berhenti untuk memastikan tiada siapa yang tertinggal. Artikel itu sepanjang 4-5 patah perkataan. Tiada gambar mesin lama, tiada gambar tandas. Hanya gambar budak botak tersenyum lebar. Gambar Makcik Ramlah mengait di sebelah mesin aferesis, gambar taman bumbung, dan gambar orkid ungu yang saya tanam dalam pasu di tepi tingkap Moskow. Komen membanjiri 12,000 komen pada hari pertama. Seorang rakyat Rusia menulis, "Saya seorang doktor di hospital kerajaan di Saint Petersburg. Esok, saya akan mulakan mesyuarat tumor board ala Malaysia. Terima kasih kerana membuat saya melihat bahawa kelambatan demi pesakit adalah kelajuan sebenar." Seorang lagi menulis, "Ibu saya menghidap kanser hati. Kami akan terbang ke Kuala Lumpur minggu depan. Bukan kerana murah, tetapi kerana kami mahu mendapatkan hati seperti yang anda ceritakan." Saya menangis di hadapan skrin. Petang itu, saya membuat panggilan video Zoom dengan Prof. Dato' Dr. Faris. Dia memakai baju polo biru, duduk di taman bumbung. Orkid ungu mekar sepenuhnya. Cik Ana, artikel anda telah diterjemahkan ke 17 bahasa, termasuk bahasa Melayu. Rakyat Malaysia membacanya dan menangis di seluruh negara. Bukan kerana kami dipuji, tetapi kerana kami merasakan bahawa akhirnya dunia mula melihat hati kami. Saya memberi salam hormat melalui kamera. Terima kasih kerana merawat hidup saya dan terima kasih kerana mengajar saya bahawa belas kasihan bukan kelemahan, tetapi senjata yang paling kuat. Dia tersenyum. Anda tahu tak apa kebenaran yang paling besar? Bahawa belas kasihan dan pengetahuan, apabila digabungkan, ia boleh merentasi dunia tanpa memerlukan pasport. Air mata saya mengalir. Malam itu, saya menulis email kepada Kementerian Kesihatan Rusia, menawarkan diri untuk menjadi jambatan, menganjurkan latihan dalam talian untuk doktor Rusia mempelajari sistem tumor board ala Malaysia dan menjemput jururawat Malaysia untuk melatih di Moskow. Jawapan datang dalam tempoh 3 hari. Selamat datang dan terima kasih kepada Malaysia sekali lagi. 6 bulan kemudian, saya berdiri di kelas sekali lagi. Kali ini, bukan sebagai pesakit, tetapi sebagai penceramah jemputan di persidangan antarabangsa Compassionate Oncology 2026. Di atas pentas, saya memberi salam hormat kepada 1,200 hadirin dari 45 negara dan mengucapkan ayat pertama dalam bahasa Melayu, "Selamat pagi." Saya pernah datang ke sini untuk mencari kebenaran kejam, tetapi sebaliknya, saya menemui keajaiban sebenar. Tepukan gemuruh. Saya mengangkat pasu orkid ungu. Ini adalah pokok yang tumbuh dari benih yang Cik Nurul berikan. Ia terselamat dari musim sejuk Moskow 30 darjah Celsius kerana saya menyiramnya dengan harapan setiap hari. Sama seperti rakyat Malaysia menyiram harapan kepada seluruh dunia. Saya berhenti melihat sekeliling. Saya melihat Prof. Dato' Dr. Faris, Makcik Ramlah, adik Amir rambutnya mula tumbuh berdiri di barisan hadapan sambil tersenyum. Kehebatan sebenar bukanlah seberapa cepat kita menakluki dunia, tetapi ia adalah kita berhenti untuk memastikan semua orang menang bersama-sama. Tepukan berlanjutan selama 7 minit. Selepas acara, seorang budak perempuan Rusia berlari ke arah saya, berusia sekitar 12 tahun, memegang orkid ungu kecil. "Kak Ana, saya menghidap kanser seperti kakak, tetapi sekarang saya semakin baik. Terima kasih kerana menulis artikel itu." Ia membuat saya cukup berani untuk tersenyum. Saya memeluk budak itu erat-erat dan tahu bahawa kebenaran yang saya pilih bukan sahaja menyelamatkan saya, tetapi sedang bergerak ke hati budak ini dan ribuan kanak-kanak lain. Seperti sungai yang mengalir dari Kuala Lumpur ke Moskow ke setiap sudut dunia tanpa pernah berhenti. 1 tahun berlalu. 12 November 2026. Ulang tahun hari saya mendarat cemas di Clear. Saya berdiri di hadapan rumah kayu putih di Moskow. Pasu orkid ungu mekar sepenuhnya di balkoni, walaupun salji turun, pintu terbuka. Ibu berjalan keluar dengan tongkat, wajahnya lebih ceria daripada sebelumnya. "Hari ini anak ada tetamu ke?" Saya tersenyum. "Ya, tetamu istimewa." Van putih Kedutaan Malaysia berhenti di hadapan rumah. Pintu terbuka, Prof. Dato' Dr. Faris, Cik Nurul, Makcik Ramlah, adik Amir dan robot Buddy yang baru berjalan turun. Semua orang memberi salam hormat. Ibu membalas salam hormat dengan air mata bergenang. Prof. Dato' Dr. Faris menghulurkan sampul putih.
Ini adalah beasiswa dari hospital kami. Untuk ibu Anda mendapatkan rawatan kanser payudara peringkat awal secara percuma dan untuk Cik Ana kembali menjadi penceramah tetap setiap tahun. Ibu menangis, memeluk semua orang. Petang itu, kami duduk mengelilingi meja di ruang tamu. Robot Buddy bercakap dalam bahasa Rusia. Ana, Anda mempunyai 320,000 sel stem. Adik Amir menghulurkan benih orkid kepada ibu. Tanam sama-sama ya, nenek. Ia akan mekar walaupun dalam salji. Kami menanam orkid bersama-sama dalam pasu yang bertulis. Dari Kuala Lumpur ke Moskow dengan harapan yang tak pernah cair. Malam itu, saya membuka komputer riba, menulis artikel terakhir siri Thai Miracle. Tajuk, Keajaiban, sebenar bukanlah menyembuhkan penyakit, tetapi menjadikan satu orang sebagai jambatan yang menghubungkan harapan merentasi benua. Saya mengakhirinya dengan ayat yang menjadi ungkapan kegemaran saya. Saya pernah fikir keajaiban adalah sesuatu yang berlaku dalam 2 minggu, tetapi sekarang saya tahu, keajaiban adalah sesuatu yang kita pilih untuk sampaikan hari demi hari, sehingga ia menjadi keabadian. Artikel itu dikongsi 1-2 juta kali dalam 24 jam. Malaysian Compassion menjadi tren global selama 3 hari. 2 tahun kemudian, Institut Hope Bridge dibuka secara rasmi di Kuala Lumpur dan Moskow serentak. Ia adalah pusat latihan untuk doktor dan jururawat rentas negara, menumpukan pada compassionate care. Saya adalah pengarah bersama. Prof. Dato Dr. Faris adalah penasihat. Pada hari pembukaan, budak perempuan Rusia yang pernah berlari ke arah saya berdiri di atas pentas dengan rambut panjang yang cantik. Dia bercakap bahasa Melayu dengan lancar. Saya sudah sembuh sepenuhnya, Kak, dan hari ini, saya datang untuk belajar menjadi jururawat di sini untuk menyampaikan keajaiban kepada orang seterusnya. Saya berdiri memandangnya, air mata mengalir tanpa sedar. Orkid ungu yang saya tanam di Moskow dibawa dan ditanam di kedua-dua institut. Ia mekar dengan indah, walaupun pada musim sejuk. Setiap tahun, pada 12 November, kami mengadakan Hari Hope Bridge. Orang dari seluruh dunia menghantar gambar orkid ungu yang mereka tanam di rumah mereka dengan mesej, "Saya adalah sebahagian daripada keajaiban." Tahun 2028, jumlah pesakit kanser yang datang untuk mendapatkan rawatan di Malaysia meningkat 300%. Tetapi yang meningkat lebih banyak ialah bilangan doktor dan jururawat dari seluruh dunia yang datang untuk berlatih, kemudian kembali untuk mengubah sistem di negara mereka. Kementerian Kesihatan Rusia mengisytiharkan sistem tumor board ala Malaysia sebagai standard baru. Dan dalam surat terima kasih terakhir yang dihantar kepada Pusat Perubatan KL, ia bertulis, Malaysia bukan sahaja merawat pesakit, tetapi merawat harapan kemanusiaan. Saya berdiri di balkoni rumah Moskow, memandang orkid ungu yang mekar melawan angin sejuk. Robot Buddy duduk di sebelah, skrin matanya berbentuk hati. Ana, Anda adalah sebahagian daripada keajaiban. Saya tersenyum, memeluk robot kecil itu. Saya bukan sahaja gembira. Saya adalah sebahagian daripada keajaiban yang tidak pernah berakhir. Dan di Kuala Lumpur, di taman bumbung yang pernah saya takuti, budak botak baru sedang menyiram orkid tersenyum lebar tanpa mengetahui bahawa benih bunga ini pernah mengembara dari Moskow dengan air mata dan harapan seorang wanita. Keajaiban Malaysia tidak berakhir dalam 2 minggu. Ia baru bermula dan akan merebak ke seluruh dunia selagi ada orang yang memilih untuk berhenti demi orang lain dan menyampaikan harapan. Seperti orkid ungu yang mekar dengan indah, walaupun di tempat yang tiada siapa sangka ia mungkin berlaku.